Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baik murid-murid yang dikasihi Allah, yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersama Ustaz dalam subjek pendidikan Islam. Hari ni kita nak belajar apa? Ni kita nak belajar bidang sirah. Tajuk pembelajaran apa? Nanti kita akan tahu. Baik, belajar sirah untuk kita menghayati kehidupan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik murid-murid, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga doa kita dikabul oleh Allah dan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik murid-murid yang dikasihi Allah, yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tengok ni tulisan apa? Apa ya perkataan ni? Ya, perkataan sahabat. Kalau kita nak cerita sahabat ni ya murid-murid, semua orang kat dunia ni ada sahabat. Kalau kita tengok kartun, macam Upin Ipin. Upin Ipin ada sahabat-sahabat dia, Ehsan, Mael, Fizi kan. Kalau kita tengok Ejen Ali, pun ada sahabat-sahabat dia seperjuangan dia. Lagi kalau kita tengok kartun apa lagi? Kalau kita tengok SpongeBob, ada juga sahabat-sahabat dia, macam apa? Squidward dan Patrick. Kalau kita tengok Naruto pun ada sahabat dia. Siapa? Wah, ramailah. Ada Sakura, ada Sasuke, ada Gaara kan. Banyak. Maksudnya dalam kehidupan kita ni mesti ada sahabat, mesti ada kawan. Sebab orang yang tak ada kawan ni rugi. Termasuklah siapa? Termasuklah Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada sahabat. Siapa sahabat Rasulullah yang kita kenal, yang biasa kita dengar? Macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Hurairah, kan banyak. Dan Ustaz nak tanya kamu, berapa jumlah sahabat Nabi? Siapa tahu? Okey, Ustaz kira ramai yang tak tahu sebab Ustaz pernah cakap, Ustaz pernah bagi tahu kamu. Okey, Ustaz nak share dekat kamu, sahabat Nabi ada 124,000 orang. Ramai tak? Ramai. Sahabat Nabi ramai sangat. 124,000 orang kata ulama. Jadi kita ni sahabat kita ada berapa? Sahabat kita sikit je, tak sampai lah 124,000 orang kan. Okey, jadi sahabat Nabi ni 124,000 orang, ramai. Dan hari ni kita nak belajar apa? Semua dapat teka tak? Okey, hari ni kita nak belajar Nabi Muhammad, sahabat sejati. Okey, Nabi Muhammad banyak sahabat, dan Nabi Muhammad merupakan orang yang merupakan, bila bersahabat, dialah sahabat yang sejati. Nabi Muhammad adalah sahabat yang sangat mementingkan sahabat, menjaga hubungan persahabatan. Itulah Nabi Muhammad. Baik, hari ini kita nak belajar Nabi Muhammad, sahabat sejati. Okey murid-murid, sebelum kita pergi kelas kita pada hari ini, okey, objektif pembelajaran yang pertama menyatakan maksud sahabat. Kedua, menjelaskan 4 contoh sahabat dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak dan hamba. Dan yang ketiga, menganalisis kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bersahabat melalui kisah kehidupan baginda dengan betul. Baik murid-murid yang dikasihi Allah, yang dicintai Nabi Muhammad. Okey, kita pergi pada yang pertama, stesen yang pertama, iaitu maksud sahabat. Apa maksud sahabat? Okey, nak digelar sebagai sahabat Nabi, kena cukup, kita kena termasuk dalam maksud sahabat.
iaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah bertemu secara nyata alam realiti, beriman dengan baginda serta mati di dalam Islam. Jadi sahabat Nabi ni kena, kalau nak dipanggil sahabat Nabi, kita kena bertemu dengan Nabi secara alam realiti. Maksudnya bukan kita bertemu Nabi secara dalam mimpi, tu tak dikira sahabat. Jadi masa Nabi hidup kita jumpa Nabi, baru dikira sahabat. Kemudian kita beriman dan kita mati di dalam Islam. Okey, Ustaz nak kamu baca, ikut Ustaz baca. Okey, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati di dalam Islam. Baik, itulah dikatakan maksud sahabat. Baik, murid-murid yang dicintai Allah, dikasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz kira kamu dah jelas tentang maksud sahabat Nabi Muhammad. Jadi kita pergi pada stesen seterusnya, iaitu menjelaskan 4 contoh sahabat dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak dan hamba. Okey, kita ada 4 golongan. Dah Ustaz dah sebut dah, lelaki, perempuan, kanak-kanak dan hamba. Okey, kita nak tengok untuk lelaki siapa. Cuba kamu baca. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Okey, ya, untuk perempuan, ya, Sumayyah binti Khayyat. Okey, yang kanak-kanak, ya, Ali bin Abi Talib. Dan hamba, Bilal bin Rabah. Inilah 4 sahabat yang mengikut kategori-kategori yang kita dah bincangkan. Baik, Ustaz ingat, Ustaz harap kamu ingat 4 sahabat, nama 4 sahabat ni kamu ingat betul-betul. Baik. Yang pertama tentang sahabat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama gelaran As-Siddiq iaitu kebenaran, benar. Dan Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang pertama dan meninggal dunia ketika mana tahun ke-13 Hijrah. Okey, yang lebih kamu kena baca sendiri. Ni Ustaz bagi info yang ringkas saja. Okey, kedua, Sayyidatina Sumayyah bintu Khayyat. Okey, untuk Sumayyah, Sayyidatuna Sumayyah merupakan wanita pertama yang mati syahid. Kalau kamu perasan ada lagu Sumayyah kan, itulah. Nak tahu tak apa yang mati syahid tu sebab apa? Mati syahid tu sebab diseksa. Lepas tu dah diseksa tu, orang kafir ambil Sumayyah, letak dekat padang pasir. Tengah panas-panas tu dijemur. Yalah, kalau kita kena jemur padang pasir dekat Arab tu, bukannya macam kat Malaysia panas, dia lagi panas. Jadi bayangkan, kena seksa sampai begitu rupa. Dan akhirnya Sumayyah pun syahid, dan dikira sebagai wanita yang pertama syahid. Tu kamu kena ingat. Okey, seterusnya bagi kanak-kanak siapa? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan khalifah yang keempat. Sayyidina Abi Talib ni, Sayyidina Ali bin Abi Talib ni pernah menggantikan tempat Rasulullah ketika mana Rasulullah nak berhijrah. Sayyidina Ali ni dia pun gantikan tempat tidur Rasulullah. Dia tidur dekat tempat tidur Rasulullah. Berani. Tidak, kalau orang kafir serbu rumah Rasulullah tu, kalau orang kafir tak selak selimut, mesti dah mati dah Sayyidina Ali. Sebab ketika itu apabila Rasulullah dah keluar berhijrah, orang kafir pun masuk rumah Rasulullah, tengok-tengok nak bunuh, tapi ada yang cadangkan, buka dulu selimut nak tengok siapa betul tak Rasulullah. Bila buka, bukan Rasulullah dah, Sayyidina Ali ketika itu. Jadi tak jadi bunuhlah Sayyidina Ali. Okey. Baik, dan Sayyidina Ali meninggal pada bila? Pada
pada tahun 40 Hijrah. Jadi kamu kena ingat tu. Okey. Dan akhir sekali Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kamu kena ingat, yang pertama Bilal bin Rabah ni muadzin Rasulullah. Muadzin ni tukang azan. Tukang azan Rasulullah. Ustaz dah pernah cerita dah sebelum ni kisah Sayyidina Bilal. Dan Sayyidina Bilal ni seorang hamba, dan hamba yang paling terawal memeluk Islam. Dan pada satu ketika Sayyidina Bilal pernah diseksa oleh orang Quraisy, orang kafir, dan ditindihkan batu besar ditindih dekat atas perut Bilal. Sampai Sayyidina Bilal pun rasa sakit, dan ketika tu Sayyidina Bilal kata ahad. Maksudnya mengesakan Allah, hanya Allah yang esa. Jadi itulah Sayyidina Bilal. Jadi selebihnya kamu kena baca sendiri. Nanti okey, jadi tugas kamu kena baca biodata 4 orang sahabat ni di dalam buku teks. Ustaz dah bagi penerangan, harap kamu faham. Okey, seterusnya kita nak pergi pada stesen seterusnya, menganalisis kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad dalam kehidupan bersahabat melalui kisah kehidupan baginda dengan betul. Okey, Ustaz nak ceritakan satu kisah. Kamu kena dengar kisah ni betul-betul, dengar dengan teliti. Kemudian Ustaz nak kamu buat satu kesimpulan ataupun analisis tentang kisah ni. Kamu kena analisis dan kamu kena buat kesimpulan. Okey, kisahnya berkenaan dengan seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ni merupakan sahabat Nabi yang mana diberi gelaran oleh Rasulullah kerana dia ni sukakan kucing. Dia sukakan kucing. Dia seorang yang penyayang dengan kucing. Jadi ketika mana Rasulullah nampak dia bersama kucing, Rasulullah SAW pun panggil Abu Hurairah, gelarkan dia sebagai Abu Hurairah. Okey, satu hari Abu Hurairah ni sangat lapar. Perut dia lapar. Lepas tu apa? Lepas tu Rasulullah pun nampak Sayyidina Abu Hurairah ni lapar. Nabi pun tahu hal tu, dan Nabi pun ajak Abu Hurairah datang rumah Nabi. Nampak tak cakna Nabi dekat sahabat. Okey, lepas tu Rasulullah pun hidanglah makanan, bagi hidang makanan apa semua untuk bagi. Betul, Rasulullah minta Abu Hurairah ni hidangkan juga makanan-makanan yang dah Rasulullah siapkan, antaranya susu, kepada sahabat yang lain pada ketika itu. Lepas tu Rasulullah barulah lepas dah bagi semua sahabat yang ada dekat tu, baru Rasulullah minum susu yang masih baki. Maksudnya Rasulullah ni bukan ambil minuman yang pertama. Maksud Rasulullah bagi dulu sahabat-sahabat yang lain susu yang Rasulullah ada, kemudian baki daripada dah bagi-bagi sahabat tu, baru Rasulullah minum. Maksudnya Rasulullah SAW pertama memuliakan tetamu dan mengutamakan sahabat-sahabatnya berbanding diri Rasulullah sendiri. Hebat tak Rasulullah? Itulah antara kisah yang Ustaz nak ceritakan. Dan apa tugas kamu? Kamu perlu analisis dan kamu perlu buat kesimpulan. Kamu kena nyatakan tiga sifat Rasulullah terhadap sahabat. Okey, Ustaz nak kamu tulis di dalam kertas kosong dan buat dalam bentuk peta iting. Okey, ini kesimpulan dia. Ni yang Ustaz punya lah. Kamu kena buat yang kamu punya. Okey, kesimpulannya pertama, Nabi Muhammad sangat memahami para sahabat baginda. Nabi Muhammad ni cakna dengan sahabat-sahabat baginda. Kemudian Nabi Muhammad juga sentiasa prihatin terhadap sahabat-sahabat. Nabi Muhammad ni tak pernah abaikan sahabat dia. Sangat prihatin, kalau sakit ke, kalau lapar ke, Nabi Muhammad cakna. Ketiga, Nabi Muhammad suka mengutamakan para sahabat. Macam cerita tadi kan, Nabi Muhammad akan utamakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dan akhir sekali, Nabi Muhammad sangat merendah diri. Walaupun Nabi Muhammad seorang Nabi,
tetapi Nabi Muhammad minum baki daripada minuman para sahabat. Maksud sahabat-sahabat dia dah minum, Nabi Muhammad ambil yang terakhir sekali. Kalau nak ikutkan pangkat Nabi ni, macam bos lah, patutnya bos yang perlu didahulukan, tapi Nabi Muhammad tak. Nabi Muhammad ambil yang jadi minum yang terakhir. Jadi itulah kisah, itulah kesimpulan daripada kisah di atas. Okay, Ustaz nak kamu buat kesimpulan kamu sendiri. Dan seterusnya yang terakhir untuk latihan interaktif. Okay, kamu jawablah yang Ustaz akan bagi di live worksheet. Seperti biasa, selepas jawab kamu upload di Padlet. Okay, Ustaz kira itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz minta maaf atas kepanjangan video ni sebab memerlukan Ustaz bercerita. Bila perlukan cerita ni biasalah dia akan panjang sedikit. Jadi Ustaz harap kamu dapat faham, kamu dapat hayati tentang Nabi Muhammad SAW. Itulah sangat penting. Dan Ustaz minta kamu menghargai sahabat kamu selepas daripada pembelajaran kita pada hari ini. Hargailah sahabat kamu, prihatinlah terhadap sahabat kamu, dan sentiasalah berdoa untuk sahabat kamu. Doalah, ya Allah, ampunilah segala dosa sahabat-sahabatku. Doa seperti itu, insya-Allah kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang bersifat dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sentiasa mendoakan sahabat-sahabat dia. Jadi kita nak ikut Nabi Muhammad kan? Ikutlah Nabi Muhammad. Moga-moga hidup kita diberkati oleh Allah. Jadi sampai situ saja untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.